أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang saya muliakan Al-Fadhil Tun Imam Ustaz Ashraf, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, barisan AJK Kepimpinan Masjid Al-Ikhlas Seksyen 13 Shah Alam, para ustaz, para ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin, muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kita tafsir surah An-Nazi'at. Dan pada malam ini kita bermula daripada ayat yang ke-34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atit tammatul kubra يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم. فإذا maka apabila jaat telah tiba At-Tammah. At-Tammah maksudnya hari kiamat, kehancuran. Kehancuran ataupun maknanya hari kiamat. Al-Kubra yang besar. At-Tammatul Kubra, kehancuran yang besar. Dan apabila telah datang kehancuran yang besar, maknanya ay fa iza ja'atil qiyamatu wahya ad-dahiyatul uzma. Dan apabila telah datang hari kiamat, sedangkan hari kiamat itu adalah satu kehancuran yang sangat besar, allati ta'ummu bi ahwaliha kullu syai'in, yang mana kehancuran itu meliputi segenap segala sesuatu. Tak ada satu perkara pun apabila dia adalah makhluk melainkan dia akan hancur. Kullaman 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap sesuatu di atas bumi ini, setiap sesuatu makhluk itu pasti akan binasa. Pasti tidak akan kekal. Wa yabqa, yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segenap kemuliaan. Kita semua ni pasti akan binasa. Asal sahaja dia makhluk, dia pasti akan binasa. Hatta Jibril alaihi salam sendiri akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat maut sendiri akan mati. Tak ada satu pun yang kekal, melainkan semuanya pasti akan binasa. Wa ta'alu ala sairil dawahi, dan kehancuran yang berlaku pada hari kiamat itu
adalah kehancuran yang paling dahsyat, yang tak pernah ada kehancuran yang begitu rupa. Bayangkan sehingga matahari pun hancur. Bayangkan hingga langit-langit, bintang-bintang yang berkelepan di atas langit semuanya gugur. Semuanya gugur. Planet-planet berlanggaran satu sama lain. Bayangkan sehingga air laut, daripada air laut yang sejuk menjadi panas dan berapi-api air laut. Bayangkan daripada gunung yang menjadi pasak bumi, gunung yang tertancap teguh, gunung itu sendiri menjadi debu-debu yang berterbangan. Haba'an manthura, debu-debu yang berterbangan. Itulah kehancuran at-tammatul kubra, kehancuran yang sangat besar. Bila berlaku, iaitulah dia pada hari kiamat. Qala Ibnu Abbas hiyal qiyamah, berkata Ibnu Abbas, at-tammatul kubra maknanya al-qiyamah, hari kiamat. Summiyat bidzalika, dinamakan dengan tammatul kubra. Kenapa? Li'annaha tatummu ala kulli amrin ha'ilin mufazza', kerana dia menyebabkan semua benda menjadi hancur, berkecai. Ayat seterusnya, ayat 35, yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a. Pada hari itu, pada hari at-tammatul kubra itu, pada hari kiamat itu adalah satu hari yang mana yatadhakkaru, akan ingatlah al-insan, satu orang manusia itu, ma sa'a, apa yang telah dia buat atas muka bumi. Pada hari itu, ibu-ibu, ayah-ayah, semua manusia, termasuklah saya, termasuk tuan-tuan semua, kita semua akan ingat satu persatu salah silap kita pada Allah Subhanahu wa taala, walaupun sekecil-kecil salah kita. Kita akan menyesali setiap satu dosa-dosa yang kita buat kepada Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi dosa-dosa yang tak sebab kita bertaubat di atasnya. Kita akan menyesali setiap masa-masa kosong yang kita biarkan tanpa diisi dengan amalan-amalan yang membawa redha Allah Subhanahu wa taala. Yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a, pada hari itu akan ingatlah manusia apa sahaja yang pernah dia buat atas muka bumi dulu. Tafsir kata, ai fi dzalikal yaumi yatadhakkarul insanu ma 'amilahu min khairin aw syarrin. Pada hari itu, pada hari yang saya dan tuan-tuan akan menghadapinya nanti, setiap manusia akan teringat ma'amilahu, apa sahaja yang dia amalkan. Kita akan ingat apa yang kita buat atas muka bumi ni, min khairin, walaupun sebesar zarah kebaikan, walaupun satu kebaikan kita akan ingat semula pada hari itu, au syarrin, ataupun kejahatan. Baik kita buat buruk, baik kita buat baik, kita akan teringat pada hari itu. Beruntunglah kita sekiranya kebaikan kita lebih banyak daripada keburukan. Dan rugilah kita, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, kalau amalan kejahatan kita, amal jahat kita lebih daripada amal baik kita. Rugilah kita. Na'udzubillahi min dzalik wal a'yadzu billah. Wa yarahu mudawwanan fi suhaifati a'malihi, dan manusia, kita semua akan melihat apa sahaja yang kita amal, baik perkara yang baik ataupun buruk, mudawwanan, dicatat pada buku amal, buku catatan amal kita. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa buat amal kebaikan sebesar atom sekalipun, sebesar zarah, maka dia pasti akan melihat amal kebaikannya, akan diperlihatkan pada dia. Dan siapa buat amal kejahatan, na'udzubillah, walaupun sebesar zarah, akan diperlihatkan kepada dia, maka dia akan menyesal atas apa yang dia buat.
Itu tafsiran ayat yang ke-35. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari itu manusia akan melihat apa yang dia buat atas muka bumi dulu. Kalau kita buat baik, alhamdulillah. Kalau kita buat buruk, kita menyesal, tak sempat taubat. Kita di dunia tak sempat nak taubat, ataupun kita menanggung-nanggungkan taubat pada Allah Ta'ala, pada hari itu kita menyesal. Wa burrizatil jahimu liman yara. Wa burrizat, dan diperjelaskan, dipernampakkan, diperlihatkan al-jahim, neraka jahim, li kepada man, sesiapa yang yara, boleh melihat. Kita semua ada mata. Manusia adalah makhluk yang Allah Ta'ala kurniakan mata kepada kita. Kita semua boleh melihat. Kalau di dunia ni kita buta, di akhirat kita boleh melihat. Maka semua yang boleh melihat, yang ada mata, yang ada diri penglihatan, diperlihatkan di depan dia ketika mana bangkit daripada kubur di padang mahsyar. Sebelum dihisab, diperlihatkan neraka. Diperlihatkan neraka yang menjadi tempat kembali orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni maknanya ai uzhirat jahannam, dizahirkan neraka jahannam lin nazirin, kepada siapa saja yang boleh melihat. Akan dizahirkan, akan dipertunjukkan neraka jahannam kepada siapa saja yang boleh melihat. Kita semualah manusia, tak kira lah kita ni buta ke tak buta atas dunia ni, diperlihatkan neraka jahannam. Fara'ahan nasu ayanan. Semua manusia daripada Adam alaihissalam hinggalah bayi akhir yang terakhir dilahirkan atas muka bumi ini, semuanya akan diperlihatkan. Diperlihatkan dengan neraka. Ayanan, dengan mata kepala sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah lindung kita, tuan-tuan, puan-puan. Neraka ni bukan tempat main-main. Neraka ni bukan tempat main-main. Neraka ni azab. Badiyatan likulli dhi basar. Jelas nampak pada pandangan mata siapa-siapa yang boleh melihat. Jelas nampak neraka tu. Inilah tempat kembali siapa-siapa yang di dunia dulu dia gagal untuk mentaati Allah Ta'ala. Dia gagal dalam ujian atas muka bumi. Dia kembali pada Allah Ta'ala dalam keadaan gagal, dalam keadaan tak tunaikan perintah Allah Ta'ala, dalam keadaan dia banyak langgar perintah Allah Ta'ala. Maka orang-orang begini dia akan jadi sangat takut. Melihat neraka dia akan jadi sangat-sangat takut. Sedangkan orang beriman pun takut, apatah lagi orang yang dia dah tahu memang dia bawa dosa. Orang yang bawa pahala pun takut tengok neraka tu, apatah lagi orang yang kembali dalam keadaan dia lihat, dia tahu dia bawa dosa. Buku dia tak buka pun dia tahu dosa dia banyak. Orang-orang macam ni akan jadi sengsara. Sengsara ni belum lagi dihisap, belum masuk neraka lagi, baru dibangkitkan daripada kubur. Selepas sangkakala kedua dah rasa tersangat seksa. Kerana apa? Melihat neraka tu, tak masuk neraka lagi. Wa ba'da an wasafa halal qiyamati wa ahwaliha. Ayat seterusnya, selepas Allah Ta'ala mensifatkan keadaan hari kiamat dan keadaan hari kiamat dan huru-hara pada hari kiamat, maka ayat seterusnya iaitu ayat 37, Zakara inqisaman nasi ila fariqain. Allah Ta'ala menyebutkan pembahagian manusia pada hari itu ada dua kumpulan. Pembahagian manusia pada hari itu, tuan-tuan, ada dua kumpulan. Siapa dia? Pertama, ashqiya. Apa makna ashqiya? Ashqiya maksudnya orang-orang yang mendapat kecelakaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang golongan kedua, golongan su'ada, golongan yang mendapat kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, ayah-ayah yang saya kasihi semua, kita ni di antara dua saja. Sama ada kita bangkit dari kubur menjadi orang yang bahagia di sisi Allah Ta'ala, mudah-mudahan amin, ataupun kita bangkit daripada kubur
menjadi orang-orang yang mendapat kecelakaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Maka Allah Taala berfirman pada ayat yang ke-37, fa amma man tagha. Golongan pertama, golongan orang yang melampaui batas buat dosa pada Allah Taala. Fa, maka, amma, adapun, man, orang-orang yang tagha ni melampaui batas. Na'uzubillahi min zalik. Ibu-ibu, ayah-ayah, kadang-kadang kita tak perasan, kita tertipu dengan diri sendiri. Kita rasa kita ni taat pada Allah, syaitan duk hias kita, syaitan duk hias kita ni hingga kita rasa kita lah orang yang paling taat pada Allah. Hingga kita rasa kita lah orang yang paling taqwa pada Allah. Hingga kita rasa kita lah orang yang paling baik atas muka bumi. Kita rasa kita lah orang paling soleh, orang yang paling banyak buat dakwah, orang paling banyak korban untuk agama Allah Ta'ala. Rupa-rupanya kita ni melampaui batas rupanya. Dalam amal kita penuh dengan riak, penuh dengan ujub, penuh dengan sombong, penuh dengan sum'ah, penuh dengan rasa nak orang puji kita, orang angkat kita. Na'uzubillahi min zalik. Kita jangan tertipu. Saya, ibu-ibu dan ayah-ayah kena sentiasa rendahkan diri kita, baik pada Allah, baik pada sama-sama manusia. Fa amma man tagha, maka orang-orang yang melampaui batas, tafsiran dia ai jawazal hadda fil kufri wal asyan, yang melampaui batas. Al-had ni maksudnya batas, melampaui batas pada kekufuran dia dan pada buat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bagi dia mata. Had mata ni untuk melihat benda-benda yang had ataupun kadar penglihatan mata ni, Allah beri mata tujuannya untuk lihat kebesaran Allah Ta'ala. Allah beri dia telinga, tujuan dia untuk dia dengar benda-benda yang membawa dia kenal Allah Ta'ala. Mendengar perkataan-perkataan yang membawa dia cinta kepada Allah Ta'ala, cinta kepada Nabi SAW. Itu tujuan dia. Tiba-tiba dia lampaui batas. Yang Allah suruh lihat, dia tak nak lihat. Allah larang, itu yang dia lihat. Allah suruh dengar, dia tak nak dengar. Yang Allah larang, itu yang dia suka dengar. Apa yang Allah suruh lidah dia sebut, baca dia tak nak sebut, tak nak baca. Apa yang dilarang, itulah yang disebut-sebut, itulah yang dibaca. Jadi orang-orang yang melampaui batas, yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan tak nak pula kembali ke jalan yang benar. Kita ni, ibu-ibu, ayah-ayah, kita setiap hari kita minta dalam solat, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim ni adalah satu doa yang sangat agung, sangat besar. Hingga diwajibkan kita minta hidayah ni tiap-tiap hari paling kurang 34 kali kan. Paling kurang 17 kali. Kita diwajibkan dalam surah Fatihah, ulang, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ihdi, berilah hidayah kepada kami as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Apakah maksud as-siratal mustaqim? Kalau kita belajar matematik, satu garis lurus akan terhasil apabila bertemu antara titik ke titik. Disambungkan titik ke titik menjadi garis lurus. Boleh tak antara titik ke titik itu kita menyimpang sedikit je, boleh tak? Tak boleh. Antara titik ke titik itu kita mesti lurus. Kalau sedikit menyimpang, dia takkan jumpa titik yang satu lagi. Dia mesti lurus tegak baru sampai. Begitulah dengan kehidupan kita ni, ibu-ibu, ayah-ayah. Bermula hidup kita hinggalah hujung-hujung tu kita punya ajal, mesti lurus. Lurus tu ialah jalan Islam. Lurus tu agama Allah Ta'ala. Bila kita terpaling daripada ajaran, terpaling daripada agama Allah, cepat-cepat kembali ke jalan lurus tadi. Kalau kita dah terpaling, kita dah terpesong daripada kebenaran, tak kembali kepada jalan yang sebenar, maka kita akan jauh. Kembali itu dipanggil taubat dalam bahasa Arab. Ataupun inabah, kembali pun sama. Inabah, taubat boleh, inabah boleh. Kalau kita tak kembali cepat kepada agama Allah Ta'ala, kembali tepat kepada landasan hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka jadilah kita orang-orang yang melampaui batas.
Bila melampaui batas, termasuklah kita dipanggil golongan orang-orang yang tagha. Tagha ni maksudnya melampaui batas. Bukan sekadar melampaui batas, wa atharal hayatad dunya. Wa athara, dan dia melebihkan. Athara ni bukan lebih sikit-sikit, lebih banyak. Lebih tu banyak. Memang tak patut dilebihkan macam tu. Asar ni daripada perkataan athara fa'ala yufa'ilu. Athara yu'athiru itharan. Apa maksud dia? Ithar ni lebih, kita lebihkan satu benda lebih daripada yang sepatutnya. Contoh ithar ni, ada ithar yang baik, ada ithar yang buruk. Ithar ni melebihkan sesuatu lebih daripada hak dia. Ada satu sahabat Nabi SAW yang pada satu ketika Nabi tawar kepada para sahabat, kita ada tetamu yang jauh dalam keadaan lapar. Dekat rumah saya tak ada makanan. Siapa antara tuan-tuan sahabat-sahabat saya yang boleh sediakan makanan untuk tetamu ni? Maka salah seorang sahabat dalam keadaan rumah dia pun tak ada makan. Tak cukup. Sekadar cukup untuk dia, anak-anak dia, itu pun cukup-cukup makan je. Kalau bagi pada orang ni maksudnya tak cukup pada keluarga dia. Tapi apa dia buat? Tak apalah. Saya Rasulullah, saya. Nabi pun tak tahu yang dia ni tak cukup makan. Maka dia balik rumah, dia pesan pada isteri dia, nanti sayang, dekat rumah nanti ada tetamu datang. Kita matikan ataupun kita gelapkan api. Maksudnya api tu kita tak payah pasang terang-terang, gelap, ataupun kita malapkan api, kita buat makan. Abang akan buat makan, buat bunyi-bunyi kunyah tu, tapi tak ada makan apa pun. Kita bagi semua pada dia. Sedangkan dia sendiri lapar tu, anak-anak pun lapar, tapi dia melebihkan tetamu lebih daripada diri sendiri. Maka turun ayat Quran, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka bersifat ithar, mereka melebihkan orang lain walaupun mereka sendiri mempunyai keperluan khusus kepada benda yang mereka bagi tadi. Itu ithar yang dituntut dalam agama, melebihkan kerana Allah Ta'ala dari segi agama. Di sini wa atharal hayatad dunya, mereka bersifat ithar, lebih, tapi lebih apa? Pada hidup dunia. Sedangkan dunia ni tempat kita ke, ibu-ibu, ayah-ayah? Dunia bukan tempat kita. Dunia ni kita sedang singgah saja atas muka bumi ni. Kehidupan dunia sekarang ni, dulu kita di alam arwah, kemudian kita masuk alam rahim. Sekarang ni kita dipindahkan sekejap di atas alam dunia. Ada antara kita di atas alam dunia ni dah 60 tahun, 70 tahun. Ada antara kita atas alam dunia ni baru 20 tahun, 30 tahun. Ada antara kita yang 10 tahun, ada yang masih bayi di alam dunia. Tapi alam dunia ni tak ada jaminan kita nak kembali ke alam barzakh. Lepas alam dunia, alam barzakh tak ada jaminan. Tua baru sampai ajal. Tak ada jaminan. Sakit baru kita sampai ajal, tak ada. Ajal ni bila, apa maksud ajal? Ajal ni maksudnya tempoh. Bila sampai tempoh yang Allah tetapkan pada kita, baik kita muda, baik kita tua, sampai ajal kita, sampai tempoh hidup kita, kita kembali ke alam barzakh, pasti malaikat maut akan datang jemput kita. Jadi inilah kehidupan dunia ni, ibu-ibu, ayah-ayah, bukan kehidupan sebenar kita. Bukan kehidupan sebenar kita. Di akhir ayat nanti, akhir ayat 46 yang kita akan bincang insya-Allah kalau panjang umur. Sempat lagi pasal saya pergi umrah 17, Isnin tu 15, sempat lagi insya-Allah. Okey. 15 hari bulan nanti kalau panjang umur, kalau sempat kita berkuliah, kita akan sampai kepada tafsiran ayat hujung sekali, nak bagi tahu ahli bila manusia ni dibagikan daripada kubur, berada di alam berada di padang mahsyar, di alam akhirat. Alam barzakh tu dah habis dah, masuk alam akhirat pula. Manusia-manusia yang buat salah pada Allah Ta'ala hidup 70-60 tahun. Dia rasa hidup atas muka bumi ni macam sehari ataupun sepetang aja. Beberapa jam je hidup atas muka bumi. Sedangkan hidup 70 tahun, 60 tahun. Dia tak rasa macam pernah hidup atas muka bumi. Pasal apa? Tak ada bekal apa-apa. Tak ada bekal apa-apa. Allah kata, فَأَمَّا مَنْ طَغَى, orang yang melampaui batas, langgar perintah Allah Ta'ala, bahkan وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا,
melebihkan kehidupan dunia daripada akhirat. Kita ni bermusafir. Kita jangan lupa, kita sedang bermusafir dan kita akan sampai ke destinasi kita tak lama je lagi. Makin lama kita makin hampir menuju kepada saat akhir kehidupan kita. Makin lama kita makin hampir bertemu dengan sakaratul maut. Malaikat maut akan datang dan kita akan berhadapan dengan sakaratul maut, sakit nak mati itu. Kita akan menghadapi. Berapa ramai yang kita lihat sekarang ni di alam Facebook contoh kan. Alam sekarang ni, dunia sekarang ni. Contoh bila saudara-saudara kita meninggal ke apa ke, kawan kita meninggal, tengok balik dia punya Facebook, terkenang kat dia. Rasa macam baru minggu lepas dia tulis status ke apa ke. Baru lepas dia ambil gambar bercuti dia. Baru lepas ambil gambar umrah dia. Tahu-tahu hari ni dah tak ada dah. Pasal dah sampai ajal dia. Jadi, wa asaral hayatad dunia, dia lebihkan kehidupan dunia. Tafsiran dia, ay faddalal hayatal faniyah. Dia melebihkan kehidupan yang sementara, yang binasa ni dia lebihkan. Sanggup tinggal solat semata-mata, niaga pasar malam, maghrib waktu tu orang ramai, sanggup tinggal solat semata-mata nak dapat untung 100-200 ringgit waktu maghrib tu, yang tak ada nilai langsung si Allah Ta'ala. Dunia ni, seluruh dunia ni, emas, apa saja harta atas dunia ni dikumpulkan semua sekali, langsung tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala, walaupun sebelah kepak nyamuk nilai dia, tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Ada orang sanggup tinggal solat semata-mata habuan dunia ni. Sanggup lawan cakap mak ayah semata-mata habuan dunia. Sanggup langgar perintah Allah semata-mata nak dapat untung dunia. Sanggup terima beri rasuah semata-mata nak dapat keuntungan kecil je ni. Na'udzubillahi min zalik. Wa asaral hayatad dunya ay faddalal hayatal faniyata 'alal akhiratil baqiyah. Lebih daripada kehidupan akhirat. Ya, akhirat itu kekal. Akhirat ingat, ibu-ibu ayah-ayah kita kena ingat. Saya dan ibu-ibu ayah-ayah kena ingat, dunia kita ni sekarang ni adalah sementara sahaja. Dunia ni adalah penjara kita. Kehidupan kita sebenar, rumah saya, ibu-ibu ayah-ayah yang sebenar adalah di akhirat sana, di syurga. Kita kena ingat Nabi SAW dah bergadai nyawa baginda untuk terangkan benda ni pada kita. Ingat ni tuan-tuan, ibu-ibu ayah-ayah, Nabi bergadai nyawa. Bergadai nyawa, orang duk kata Nabi gila. Nabi ingatkan kafir Quraisy, ingat hidup ni sementara, akhirat tu sebenar. Tapi Quraisy pukul Nabi. Nabi pergi Taif, orang halau Nabi, bali Nabi dengan batu. Semata-mata Nabi nak ingatkan mereka, hidup ni, dunia ni bukan tempat kita akhirat. Begitulah seterusnya. Saya dan tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, kita kena ingatkan semua orang. Ingatkan keluarga kita paling dekat. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan kepada keluarga kamu yang rapat. Saya, ibu-ibu, ayah-ayah bertanggungjawab, tanggungjawab kita besar untuk ingatkan semua ahli keluarga kita, hidup dunia ni sementara, akhirat kekal abadi. Kejayaan saya, ibu-ibu, ayah-ayah semua hanya dalam taat perintah Allah Ta'ala, hanya dalam taat perintah Nabi SAW. Biarlah orang duk kata kita macam-macam, biarlah. Pentingnya Allah Ta'ala sayang pada kita. Biarlah atas dunia ni orang tak kenal kita, tapi Allah Ta'ala dan penduduk langit semua kenal pada kita, sayang pada kita. Wanhamaka fi syahawatil hayatil muharramah. Dan mereka terkesan ataupun bergelumang dengan kehendak dunia, kehidupan yang diharamkan, buat maksiat, bergelumang dengan dosa maksiat. Walam yasta'idda li akhiratihi bil amalis salih. Dan langsung tak buat persediaan untuk akhirat dia dengan amal-amal yang soleh. Sedangkan bekal kita adalah amal-amal soleh. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu. Atas muka bumi ni, saya dan ibu-ibu, ayah-ayah kena buat bekal. Sebab baik bekal adalah taqwa pada Allah Subhanahu wa taala. Allah kata,
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة dan sungguh-sungguh akhirat itu khairun laka, lebih baik bagi kamu minal ula, daripada kehidupan yang mula-mula. Apa kehidupan mula-mula? Ni dunia ni. Kehidupan yang sekarang ni dunia. Allah kata wal akhirat walal akhirah. Allah tak kata wal akhirah, Allah kata walal akhirah dengan lam, dipanggil lam takkid. Dan sungguh-sungguh kehidupan akhirat itu khairun, itulah lebih baik daripada kepada kamu minal ula, daripada hidup sekarang dunia ni. Yang kita kena sedar sungguh-sungguh. Hidup kita atas muka bumi ini hanyalah ujian Allah Taala pada kita. Allah uji kita, dapat tak kita jaga solat 5 waktu, laki-laki ni berjemaah awal waktu di masjid, dapat tak kita jaga? Ataupun kita lebihkan dunia? Tak sempat ustaz, subuh tak sempat ustaz. Pasal apa? Pasal subuh dah pukul 6 dan 5 minit dah. Kerja masuk pukul apa? Ayah-ayah yang saya muliakan, kita subuh terutamanya kita jaga solat kita. Kita jaga solat subuh, yang lain tu Allah bagi kekuatan pada kita. Tak wajib pun solat subuh pakai jubah, tak wajib pun solat subuh pakai serban. Tuan-tuan nak solat subuh pakai baju baju kerja, pakai tie, pakai kot. Tuan-tuan polis pakai baju polis, langsung Allah Taala tak marah. Nabi SAW tak pernah sekali pun tinggal solat berjemaah, hatta ketika baginda dalam keadaan gering, baginda tetap minta dua sahabat papah baginda untuk datang masjid. Saya suruh sungguh-sungguh diri saya sendiri dan diri ibu-ibu, tuan-tuan, ayah-ayah lah terutamanya, untuk memelihara setiap solat fardu kita berjemaah di awal waktu. Dan pastikan anak-anak lelaki yang akil baligh di rumah, memelihara solat fardu mereka di rumah Allah Ta'ala berjemaah. Kalau ibu-ibu, ayah-ayah nak berjemaah kat rumah boleh, tapi buatlah solat-solat sunat jemaah tak apa. Fardu ni biar kat masjid. Nabi tak pernah ajar kita solat fardu bukan di rumah, bukan di depan azan diazankan. Dalam hadis banyak ingatkan kita. Ustaz tu jaga ke? Saya sendiri pun, kita pun kadang-kadang kita lemah juga kan. Tapi bila kita cakap banyak-banyak kali macam ni, kita Allah akan bagi kekuatan untuk amalkan. Jadi saya suruh ayah-ayah, tuan-tuan semua jaga solat kita dan jaga solat ahli keluarga kita. Yang ibu-ibu, saya rayu ibu-ibu semua dapat solat awal waktu di rumah masing-masing. Kalau nak datang maghrib jemaah kuliah pun tak ada masalah. Nabi tak larang. Fiqh pun tak larang. Tapi dengan syarat jagalah jangan pakai bau-bauan, apa-apa perkara yang terbaru janganlah kita pakai ya, ibu-ibu. Yang pentingnya jaga solat kita. Pasal apa? Hidup kita atas dunia ni sementara aja. Akhirat tu kekal abadi. Di dunia ni tempat kita tekan nafsu kita. Di dunia ni penjara kita. Memang berat, memang nafsu kita ni akan minta kita supaya puaskan nafsu dia. Alah, kau kan penat balik kerja, tak payahlah pergi. Islam kan agama yang mudah, memang Islam agama yang mudahkan penganut dia. Tapi Islam juga agama yang penuh dengan disiplin. Kita jaga solat jemaah kita, Allah akan jaga seluruh kehidupan kita insya-Allah. Jaga solat jemaah kita dan ahli keluarga kita. Maka fa amma man tagha, orang yang melampaui batas dan melebihkan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa. Sesungguhnya neraka jahim lah hiyal ma'wa. Itulah tempat tinggal dia. Ai fa inna jahannam al-muta'ajjajata hiya manziluhu wa ma'wahu. Jahannam yang penuh dengan huru-hara, jahanam yang penuh dengan azab, kepedihan, neraka jahanam yang penuh dengan kehancuran, seksa yang sangat pedih, itulah tempat tinggal dia dan tempat kembali dia. Siapa? Orang yang atas dunia ni dia suka-suka buat langgar perintah Allah Ta'ala. Atas muka bumi ni dia lebihkan kehidupan dunia lebih daripada akhirat. Orang macam ni nanti mati saja dia, tempat dia adalah neraka jahanam. Kecuali orang-orang yang Allah Ta'ala suka hati Allah. Dia buat maksiat atas muka bumi, dia buat dosa, buat maksiat. Tapi Allah kata nak masuk syurga, boleh tak? Boleh itu. Allah Ta'ala tak terikat. Allah kata nak masuk syurga, boleh tak? Boleh. Sebagaimana kisah apa?
Kisah pelacur yang bagi minum anjing. Allah suka dia punya amal, tapi Allah suka dengan amal bagi minum anjing tadi tu, sebab masuk syurga Allah Ta'ala. Jadi nak tentu orang masuk syurga neraka itu Allah Ta'ala. Tapi secara syariatnya, buat taat perintah Allah, taat perintah Nabi, syariat kata masuk syurga Allah Ta'ala. Langgar perintah Allah, langgar perintah Nabi, syariat kata dapat murka Allah Ta'ala, masuk neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk hukum masuk syurga neraka bukan kita. Kita langsung tak ada hak, tak layak langsung tengok orang tu buat maksiat, ahli neraka. Kita tak ada hak. Kita ni tak ada hak. 500 tahun ahli ibadah. Dalam hadis bagi tahu, la ya'sillaha qattu. Dengan lafaz qattu. Qattu ni nak kata langsung tak ada buat maksiat pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh cipta makhluk yang langsung tak buat maksiat pada Allah Ta'ala, walaupun dia manusia bukan malaikat. Tapi nak masuk syurga Allah Ta'ala 500 tahun tu tak pernah langgar perintah Allah. Allah kata malaikat masukkan dia dalam syurga aku dengan rahmat aku. Dia kata, ya Allah, aku nak masuk syurga dengan amal. Maka ditimbang seluruh amal-amal dia 500 tahun, banding dengan sebelah nikmat mata saja tak mampu nak bayar. Maka Allah Ta'ala kata masuk dalam neraka Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala dengan sifat rahim dia masukkan dia syurga Allah Ta'ala semula. Maka tempat orang macam ni adalah neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa amma man khafa maqama rabbih. Dan adapun orang yang khafa, yang takut maqama rabbih. Maqam ni ada dua terjemah. Satu kalau maqam kalau siapa belajar bahasa Arab kat sini kita panggil maqam tu isim makan. Maqam maksudnya kedudukan Tuhan, kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala. Maqam kita terjemah maqam itulah kan, kedudukan. Satu lagi maqam kalau kita belajar bahasa Arab kita panggil masdar mimi. Terjemah dia berdiri di hadapan Allah Taala. Okey, dalam tafsir banyak ambil maksudnya ketika mana orang yang takut, ketika mana dia akan berdiri depan Allah Ta'ala, soal jawab nanti. Wa amma man khafa, orang yang takut pada hari yang mana maqama rabbih, dia akan berdiri depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ay wa amma man khafa azmati rabbih wa jalalihi wa khafa maqamahu baina yaday rabbih. Orang yang takut dengan kebesaran Tuhannya, keagungan Tuhan dia, dan orang yang takut dengan satu ketika dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari penghisaban. Kenapa dia tahu tu? Dia pernah tengok Allah Taala ke tak pernah tengok? Li ilmihi, kerana ilmu dia. Quran kata macam tu, maka dia beriman. Quran kata kita akan berdiri depan Allah Taala. Hadis pun Nabi kata kita akan berdiri depan Allah Taala bila turjuman, tanpa sebarang penterjemah, cakap Arab dengan fasih untuk dihisap. Pertama sekali khafa maqama rabbih, yang kedua wa nahan nafsa, dia tekan, dia halang nafsu dia, anil hawa, daripada kehendak. Nafsu ni banyak kehendak, maka dikawal nafsu dia dan dia halang kehendak nafsu dia daripada buat perkara yang Allah Taala benci, tak suka. Ai wa zajaran nafsahu anil ma'asi wal maharim. Yang ni dia bagi warning pada nafsu dia, nafsu, kau nak buat jahat, jangan buat jahat, nanti kau bahaya kat akhirat nanti. Kau jangan buat maksiat, kau jangan buat benda haram, kau ingat. Masa kau buat sekarang ni, wahai nafsu, kau sekarang ni kau ikut kehendak kau memang seronok, tapi sana nanti seksa nanti. Akhirat nanti seksa. Sanggup ke? Tak sanggup kan? Jangan buatlah. Wa nahan nafsa, dia tekan nafsu dia daripada kehendak. Wa kaffaha 'anil syahawat allati tu'di biha ilal ma'atib, dan dia tahan nafsu dia daripada kehendak-kehendak yang membawa kepada kehancuran. Maka orang macam ni, fa innal jannata hiyal ma'wa, syurgalah tempat kembali dia. Siapa? Orang yang takut kedudukan Allah Ta'ala, takut terhadap kebesaran Allah Ta'ala, dan dia takut di mana satu hari dia akan dibangkitkan depan Allah, dipersoaljawabkan di hadapan Allah Ta'ala, berdiri dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia takut pada benda ni,
dan dia tekan hawa nafsu dia daripada mengikut kehendak-kehendak nafsu, orang begini fa innal jannata, syurgalah, hiyal ma'wa, tempat tinggal dia. Jadi ada dua saja. Satu, orang yang langgar perintah Allah, dia ikut nafsu. Satu lagi, orang yang taat pada Allah Ta'ala dan dia tekan nafsu dia. Jadi ibu-ibu ayah, kita pilih, kita nak pilih yang mana. Nak pilih masuk syurga Allah Ta'ala ataupun nak pilih masuk dalam golongan-golongan yang Allah Ta'ala redha, mati dalam Allah Ta'ala redha, masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Mudah-mudahan. Insya-Allah kita sambung lagi 2 minggu, 15 hari bulan. Kita sambung ayat yang ke-42 daripada surah An-Nazi'at, insya-Allah. Saya minta maaf pada ibu-ibu ayah-ayah tersalah cakap. Yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang buruk hakikatnya datang juga daripada Allah Ta'ala, tapi adabnya kita nisbahkan kepada diri kita sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.